Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min auzaina rahmatika ya. Okey, murid-murid yang berada di hadapan cikgu sekarang. Kita dah belajar. Okey. Kita dah belajar. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. Okey, kita dah belajar matematik yang buku teks tahun 6 ni. Last kita belajar tajuk eksplorasi nombor 7 digit. Okey, kita mengenal nilai tempat, nilai digit. Okey. Kemudian kita belajar cerakin nilai tempat, nilai digit hingga juta. Okey, hingga nilai tempat juta. Kita juga dah belajar nombor perdana. Okey. Kita juga dah belajar nombor perdana. Baik, cikgu tahu, boleh tanya Aidil. Aidil sekolah mana? SMK mana? Sekolah menengah? Sekolah rendah sekolah mana? SMK pula. SK Fedal OM Barat. SK Fedal Loyang Barat. Oh, okey, SK Pusat Bandar. Okey, lama dulu dah SK Pusat Bandar. Okey. Darjah 6 darjah 6 awak matematik dah belajar sampai tajuk apa, Aidil? Dah start belajar sampai tajuk apa? Cikgu awak dah sampai tajuk apa? Nombor dan operasi. Nombor dan operasi. Okey, nombor dan operasi. Okey, yalah. Dah sampai dekat muka surat berapa awak belajar buku teks tu? Cikgu sekolah Pusat Bandar Fedal Loyang Barat dah ajar sampai muka berapa? Kalau belajar bersama cikgu sekarang ni, kita baru sampai muka surat 10. Adakah soalan awak dah lebih daripada cikgu? On mic. Cikgu nak tanya dulu, cikgu nak tahu. Belum lagi. Okey, cantik. Kalau belum, tapi cikgu harap nanti, okey, macam Aidil yang baru masuk ni ataupun murid-murid lain yang baru masuk, kalau belum sampai tajuk ni, cikgu ada hantar link-link video tahun 6 dalam grup tu, yang video rakaman belajar. Murid-murid yang baru join, yang akan join, akan tengok video ni, pastikan tengok dulu video rakaman tu. Yang video sebelum ni kena belajar juga. Okey, khususnya nombor dana sangat-sangat penting, akan jumpa di sekolah menengah. Okey, sama juga dengan Syazwan Wasim, dia cikgu tanya baru ni pun belum lagi, so kena Wasim tak apa, dia ada join kelas dengan kita gitu. So dia belajar sekali. Okey, macam Air baru masuk kena tengok. Baik. Okey, kita tak nak buang masa lagi, kita tengok buku teks tahun 6. Tajuk kecil dia itu nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, tengok buku teks awak. Ada buku teks tak? Ada. Tak ada. Okey, ada buku teks tak? Okey, kalau tak ada pun tak apa, cikgu akan bukakan buku teks dekat skrin awak, boleh tengok dekat skrin handphone awak, cikgu bukakan supaya awak lebih fokus lah. Okey, nak tengok buku, nak tengok handphone, nak tengok buku, nak tengok handphone, pening kepala betul. Tak apa, cikgu bukakan buku. Okey, baik. Okey, cikgu bukakan. Tapi ni gambar scan Dia sengit sikit lah sebab scan gambar scan. Baik. Nombor perpuluhan dan pecahan juta. Ni yang kita nak belajar pagi ni. Cikgu, kita nak belajar pasal apa? Kita nak belajar tentang nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Okey, ini serba sedikit yang kita nak belajar. Apa yang kita nak belajar? Okey, sila tengok di skrin. Okey. So cikgu nak awak tahulah dekat buku teks kita belajar dekat mana. Kemudian cikgu akan terangkan gunakan bahan cikgu. Okey. Okey, sekarang fokus pada skrin. Minta maaf lah terpaksalah macam ni. Belajar dalam talian. Okey. Sekejap tengok sini, sekejap tengok sana. Cikgu harap murid dapat beri fokus lah. Okey. Baik, Aidil dekat skrin keluar tak paparan? Keluar tak? Keluar. Okey, cuba bacakan tu. Yang A tu, cikgu tulis apa tu? Bacakan. Nyatakan 2601 juta dalam perkataan. Dua apa tu? Semula baca. Nyatakan 2601
Nyatakan 2/601 Dua juta dalam perpuluhan. perkataan. 2 perpuluhan. Baca balik semula. 2 perpuluhan. Nyatakan 2/601 juta sifar 1. Sebut Lik. 6 sifar 1. Dalam perkataan. Okey murid-murid ingat kita tahu ni. Okey, offkan mic. Okey, baik murid-murid yang ada depan cikgu, sila dengar dengan jelas apa yang cikgu nak terangkan. Okey. Dalam menulis nombor, okey, nombor kosong tidak boleh ditulis kosong. Okey, tiada istilah kosong dalam matematik. Murid-murid tahun 6 pastikan tulis sifar ataupun sebut sifar. Okey, dalam matematik kalau katalah ada UPSR tahun ni awak tulis kosong, maka salahlah jawapan awak. Okey, sifar. Kena betulkan semua Okey, terima-terima tu semua. Okey, baik. Aidil sekarang dekat Loheng Aidil kat Loheng sekarang ni On kamera Aidil. Dekat Loheng Okey, baik, tak apa. Okey, baik. Okey, line apa ni, internet okey Alhamdulillah kalau kat rumah mak cikgu dekat Loheng Selatan tu line tak okey. Baik, tak apalah. Okey, baik, kita tengok. Murid-murid. Okey, kita masukkan nombor-nombor tadi dalam nilai tempat perpuluhan. Murid-murid kena tahu kalau dalam nilai tempat perpuluhan dia akan jadi 2/601 juta. Dan kalau dalam nombor perpuluhan, bila nombor itu berada dalam nombor perpuluhan, maka nilai tempat dia akan berubah. Okey, nilai tempat dia akan berubah. 2 akan jadi sar, perpuluhan, 6 berada di nilai tempat per 10, sifar akan berada di nilai tempat per 100. Sorry tu dia salah eja tu tak cukup S tu. Per 100, kemudian 1 adalah nilai tempat per 1000. Okey, nilai tempat per 1000. Nilai tempat dalam perpuluhan ni sepatutnya awak dah belajar di tahun 4. Okey, masa awak tahun 4 awak dah belajarlah dengan cikgu awak Jadi sepatutnya awak kena kenal nilai tempat dalam perpuluhan. Sepatutnya. Okey, jadi cikgu harap cikgu beranggapan awak dah tahulah. Jadi cikgu tak perlu ulas terlalu panjang lagi. Okey. Baik. Seterusnya, nyatakan 6/5/8 juta dalam perkataan. Baik, macam mana nak nyatakan dalam perkataan? Kita akan sebut sebagai 6/5/8 juta. Kita akan sebut dia nombor itu seperti itu. 6/5/8 juta. Tadi perpuluhan, yang ini yang atas yang A perpuluhan, yang bawah itu ialah contoh nombor pecahan juta. Murid-murid, kita akan mula masuk kepada kemahiran yang sangat bukan sukar, sangat tinggi sikit lah. Okey, kalau cikgu sebut sukar nanti aduh mak susah pula sukar ni, cikgu takutkan saya. Tak. Okey, kemahiran ni agak tinggi sikit. Okey, jadi perlukan perhatian yang sangat lebih lah. Okey, nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Baik. Tadi kita belajar cara nak sebut dan cara nak tulis dalam perkataan. Okey, 2/601 juta. Okey, kalau dalam pecahan kita akan cakap macam mana? 6/5/8 juta. Nak tulis dalam perkataan tu yang kat bawah tu. Nampak semua? Jelas? Aisyah nampak? Okey, Aisyah nampak Aisyah? Wasim nampak tak tu kat skrin? Nampak. Okey, nampak Okey, baik. Okey, bagi yang baru masuk, nanti kena tengok daripada awal lah Okey, cikgu akan teruskan Okey, semalam ada seorang murid yang berada bersama kita. Sekarang ni pun dia berada, okey, iaitu Aisyah. Okey, Aisyah ada bersama kita sekarang ni.
Dalam 9 orang ni ada bersama kita salah seorangnya Aisyah. Okey, Aisyah bukan murid sekolah cikgu, dia sekolah lain sama macam Aidil, Wasim dan sebagainya. Dia ada hantar gambar semalam Aisyah ni ada hantar gambar pada cikgu Suhaimi semalam. Dan sekejap Okey, baik. Aisyah ni ada hantar gambar kat cikgu. Okey. Apa yang Aisyah hantar kat cikgu? Dia macam gini. Okey, soalan Aisyah hantar contohlah macam gini. Okey. Sorry. Macam inilah 900, cikgu ada tulis kat tepi tu 950,000. Okey. Dia suruh tukar apa? Tukarkan dalam nombor perpuluhan juta. Bermaksud dia ada nombor perpuluhan. Nombor ni dia tak nak jadi ni nombor bulat Tahu tak nombor bulat tu apa? Bukan nombor yang dibulatkan. Nombor bulat tu macam nombor 1, nombor 5, nombor 1135. Itu dipanggil nombor bulat. Nombor yang tak ada titik perpuluhan, nombor yang tak ada per. Itu dipanggil sebagai nombor bulat. Faham atau tidak? Cikgu harap cikgu awak masa sekolah darjah 4, darjah 5 terangkanlah apa itu nombor bulat. Kita ada dalam matematik, kita ada nombor bulat, nombor perpuluhan dan nombor pecahan. Nombor bulat tu bukan nombor yang dibulatkan. Bukan. Nombor bulat tu ialah nombor yang tak ada titik perpuluhan, tak ada pecahan. Itu dipanggil nombor. Contohnya macam 580,000 ni. 580,000 ni adalah nombor bulat. Okey? Baik. So, malam Aisyah ada hantar gambar pada cikgu. Okey? Terima kasih Aisyah. Mungkin sekolah Aisyah. Aisyah, betul ke sekolah Aisyah dah sampai situ latihannya? Betul tak Aisyah? Aisyah? Ada tak Aisyah? Ada Aisyah. Tak dengarlah suara Aisyah. Onkan mic Aisyah. Okey, Aisyah semalam latihan tu dapat daripada mana Aisyah? Dari cikgu. Aisyah? Dari cikgu. Okey. Cikgunya dah terangkan tak macam mana nak buat? Terangkan tapi tak faham. Tak faham. Okey, baik, tak apa. Baik. Semalam Aisyah ada hantar gambar. Cikgu kalau nak tunjuk gambarnya pun boleh tapi tak perlulah. Cikgu akan terangkan terus. Okey, baik. Apa soalan yang Aisyah tanya semalam kita akan belajar pagi ni. Okey, tadi kita dah belajar cara menyebut nombor perpuluhan juta dan menyatakan nombor dalam pecahan juta. Baik, sekarang kita nak masuk yang agak lagi tinggi sedikit, iaitu nyatakan 580,000 dalam perpuluhan juta. Macam mana kita nak buat? Okey, sila tengok, tumpu perhatian pada dalam skrin masing-masing. Murid-murid, sila tengok di bawah kanan skrin anda di gambar itu. Baik, kalau kita ada nombor perpuluhan juta, okey, kita nak tukarkan kepada nombor bulat. Ni, anak pandang ni. Cikgu buat lagi sekali tu. Kita nak tukarkan, okey, nombor perpuluhan juta, kita ada nombor bulat, kita nak tukar kepada nombor bulat. Dia kena darab dengan 1,000,000. Okey. Aisyah. Okey, Aisyah perhatikan betul-betul di bawah. Soalan yang Aisyah tunjuk pada cikgu semalam, okey Aisyah, yang Aisyah tunjuk kat cikgu pada cikgu dapat tengok sekejap tu, okey, adalah nombor bulat. Yang mana nombor bulat itu Aisyah nak kena tukar kepada perpuluhan juta. Okey? Yang cikgu bacalah semalam, okey? Ada lagi tak Aisyah? Mana? Aisyah. Cikgu dah delete lah Aisyah. Okey, tak apa. Sekejap cikgu buka tengok soalan Aisyah hantar tu ada lagi tak? Okey, ada. Ya. Okey, soalan Aisyah tu semalam tu, lembaran kerja tukarkan nombor bulat yang berikut kepada perpuluhan juta. Betul tak Aisyah? Nombor-nombor bulat tu kena tukar kepada nombor-nombor bulat tu kena tukar kepada perpuluhan juta. Jadi formula ni sekarang cikgu nak tunjukkan formula dia ni. Okey, Aisyah cuba tengok tu formula dia. Okey, formula dia tu okey.
Dekat bawah tu ada formula dia. Nombor bulat nak tukar kepada perpuluhan juta. Kenapa tu Aisyah? Bahagi 1000. Okey, bahagi 1 juta. Okey, baik. Okey, Aisyah sila tengok. Okey, yang lain-lain sila tengok. Sekarang ni 580,000 kita nak tukarkan ke dalam perpuluhan juta. Nombor bulat. 580,000 ni adalah nombor bulat. So, nombor bulat nak tukar kepada perpuluhan juta kena bahagi 1000. Bagi 1000 pula, bahagi 1 juta. Okey, dan bila kita bahagi 1 juta, kita tak perlu, okey, kita bahagi 1 juta. 1 juta, ni juta belakang ni kita tulislah unit dia. Okey, juta. Okey, baik. Okey, juta tu. Juta Okey, baik. Seterusnya. Murid-murid. Okey. Tengok nampak tu jelas Okey, kita gunakan teknik apa tu? Kita gunakan teknik. Okey, kita gunakan teknik. Kita gunakan teknik piring terbang. Okey. Assalamualaikum Madina. Terima kasih join. Hello Madina. Madina berada dekat mana sekarang Madina? Dekat Belemang ke? Benteng, kampung Benteng ke Madina? Madina? Mana Madina tadi? Tak masuk lagi Madina. Okey, tak apa. Okey, baik, biarkan. Okey, baik. So, murid-murid cikgu. Okey, cikgu nak minta Sazwan, baca kamu ni Sazwan, jawapan ni jadi apa tu? Sifar perpuluhan 58 juta. Sazwan, selepas titik perpuluhan, kita tak boleh baca nombor seperti nombor biasa. Selepas titik perpuluhan, kita mesti membaca nombor satu persatu. Baca semula Sazwan. Sifar perpuluhan 58 juta. Murid-murid yang lain, sila perhatikan bacaan Sazwan tadi. Itulah cara yang betul untuk membaca nombor perpuluhan. Jadi cikgu harap semua murid take note. Okey, baik. Okey, baik Aisyah dan yang lain-lain. Sekarang ni kita ada nombor 580,000 dan kita nak tukarkan kepada perpuluhan juta. Okey. Tadi dia kata apa? Kalau nombor bulat, okey, NB, cikgu tulis kat sini. NB kita nak tukar kepada nombor perpuluhan. Okey, nombor bulat juta, NBJ, kita nak tukar kepada NPJ. Nombor perpuluhan juta, nombor bulat juta. Okey, NBJ tu nombor bulat juta, NPJ tu nombor perpuluhan juta. Kita kena bahagi 1 juta. Baik Aidil, 1 juta ada 6 digit sifar dia, okey? Sifar dia ada 6, okey? Baik, yang lain-lain. Kita akan gunakan teknik apa? Piring terbang. Cikgu, piring terbang tu macam mana? Saya tak pernah dengar pun. Kalau dengan Cikgu Suhaimi, dengan Cikgu Aznida, okey? Kawan sahabat Cikgu Suhaimi, kita panggil sebagai teknik piring terbang. Macam mana nak buat? Sila tengok di skrin anda. Kita salin dulu nombor tersebut. 580,000. Okey? 580,000. Bahagi sejuta. Okey, ingat sejuta digit sifar dia ada 6. Baik. Kemudian kita tengok operasi apa? Operasi bahagi. Kalau operasi bahagi, dia gerak ke belakang. So buat anak panah. Ingat ni teknik piring terbang. Okey, cikgu panggil sebagai teknik piring terbang. Okey? Teknik piring terbang. Ataupun teknik lompat. Bahasa dalam matematik biasanya cikgu matematik akan teknik lompat. Khusus untuk melibatkan darab dan operasi bahagi yang melibatkan nombor 10, nombor 100, nombor 1000, nombor 10,000, nombor 100,000, nombor sejuta. Teknik piring terbang ini kita gunakan melibatkan operasi darab dan bahagi. Apabila darab dan bahagi itu kita nak buat dengan nombor 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan sejuta.
Okey, murid-murid, kalau anda bersama Cikgu Suhaimi daripada tahun 4, insya-Allah Cikgu Suhaimi akan tekankan ini seawal tahun 4. Jika anda sekarang baru bersama Cikgu Suhaimi untuk tahun 6 ini, mungkin pertama kali anda dengar, dianya agak sukar. Okey, tapi cikgu beranggapan, cikgu berharap anak-anak muridnya cikgu yang ada depan cikgu ini sudah diterangkan, sudah pernah dengar, sudah pernah guna teknik lompat ini. Melibatkan darab dan bahagi 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan sejuta. Tapi sejuta ni kita jumpa di tahun 6 lah. Kalau 10, 100, 1000 tu sepatutnya awak dah jumpa di tahun 4, tahun 3. Jadi cikgu beranggapan, cikgu berharaplah, okey, awak semua yang ada depan cikgu ni sudah tahu. Okey. So sekarang operasi bahagi, ingat, kalau operasi bahagi dia kena gerak ke belakang, kalau operasi darab dia kena gerak ke depan. Ingat syarat dia tu. Okey, so sekarang kita dah tengok tadi operasi bahagi, maka dia kena gerak ke belakang. Okey, buat anak panah ni wajib. Okey. Kemudian seterusnya kita tengok nombor 580,000 ni, dia tak ada titik perpuluhan. Murid-murid yang cikgu kasihi, bila nombor tak ada titik perpuluhan, nombor tu ada titik perpuluhan. Di mana? Ada di belakang. Siapa yang kena buat? Murid yang kena buat. Lagi sekali cikgu ulang, apabila awak tengok nombor itu, tak kira nombor kecil ke nombor itu besar, kalau nombor tu tak ada titik perpuluhan, nombor tu ada titik perpuluhan di mana? Di belakang sekali. Siapa yang nak kena buat? Murid yang kena buat. Okey, sekarang murid dah buat. Cikgu pun dah buatkan ni. Okey, sekarang operasi bahagi. Operasi bahagi tadi kita dah buat anak panah. Operasi bahagi kena gerak ke belakang. Macam mana nak gerak? Tengok pada digit sifar. Okey, Aidil. Cuba tengok bahagi dengan sejuta ni, Aidil. On-kan mic, Aidil. Sifar dia ada berapa digit ni, Aidil? 6 digit. Ada 6 digit sifar. Terima kasih, Aidil. Okey, good answer. Okey. Baik, off-kan mic, Aidil. Terima kasih. Baik. Bila dia ada 6 digit, kita akan gerak ke belakang. Kenapa gerak ke belakang? Sebab dia operasi bahagi. Murid-murid, kita akan bergerak melompat, okey, secara piring terbang ke belakang melalui setiap nombor. Berapa kali? 6 kali. Sebab sifar ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bila kita dah lompat 6 kali berdasarkan digit sifar tadi, lompatan terakhir kita buat anak panah. Apa tujuan dia? Tujuan dia ialah titik perpuluhan tadi yang berada di belakang, kita telah pindahkan dia di hadapan. Jadi yang ini dah tak ada. Titik perpuluhan yang belakang tu dah tak ada, dia dah pindah ke yang kita lompatkan tadi. Okey, bila kita dah pindahkan, kita tulis balik titik perpuluhan 5, 8, sifar, 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 sifar. Baik, murid-murid, nampak tak titik perpuluhan ini? Okey, di depannya tiada nombor. Kalau depannya tiada nombor apa-apa, murid-murid yang perlu isikan nombor. Nombor apa? Nombor sifar. Ingat step tu Kemudian bila dia dah jadi perpuluhan, murid-murid tengok dekat belakang dia ni ada sifar lah, cikgu. Perlu tulis ke? Tak perlu. Kalau ianya hanya melibatkan nombor sifar-sifar-sifar, di belakang titik perpuluhan ada nombor 5, 8 tu, kemudian nombor sifar-sifar, tak perlu tulis. Okey? Sekarang dia akan jadi apa? Sifar perpuluhan 5, 8. Dan bila kita tukar dalam perpuluhan juta, kita wajib tulis juta di belakangnya. Selesai. Okey, penerangan cikgu ni agak panjang. Okey, memang agak panjang. Beginilah setiap tahun cikgu perlu terangkan kepada anda semua. Bukan kepada anda je, kepada setiap murid tahun 6 cikgu. Memang penerangan panjang di awal ni. Tapi bila cikgu terangkan panjang sebegini, murid-murid betul faham, dia akan memudahkan untuk seterusnya nanti. Tajuk-tajuk seterusnya ni akan mudah. So setakat ni boleh terima atau tidak? Boleh follow lagi atau tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh Boleh Okey, baik, alhamdulillah. Okey. Itu step dia lah. Tak apa, tak dapat dulu tak apa. Memang setiap tahun pun itulah yang cikgu cabaran yang cikgu hadapi. Dia memang sukar sikit.
Tapi biar perlahan asalkan betul-betul dapat dan faham secara perlahan dan dapat secara penuh. Daripada cikgu ajar laju-laju, last-last tak tahu apa. Lagi cikgu penat nak kena ulang balik. Okey, baik. Okey, baik. Cuba kita tengok contoh yang B ni pula. Okey, contoh nombor B yang pula ni, yang B pula ni, 9,300,000 dia suruh tukar kepada pecahan juta. Okey. Tadi perpuluhan juta. Okey. Yang seterusnya pula daripada nombor bulat dia suruh tukar kepada pecahan juta. Tadi bila nombor bulat tukar kepada perpuluhan juta, kita bahagi dengan sejuta. Betul? Sekarang 9,300,000 kita nak tukar kepada pecahan juta. Okey, tengok betul-betul dulu. Perhatikan betul-betul dulu. Itu cara dia. Bila suruh tukar kepada pecahan juta, kita jadikan dia dalam bentuk per. Dalam bentuk apa, Rajauddin? Per. Nampak tak tanda per tu? Nampak tak tanda per tu? Nampak tak garisan panjang di bawah ni yang cikgu bulatkan tu? Yang cikgu bulatkan tu, tengok pada skrin anda. Kita perkan dengan sejuta. Okey, kita perkan dengan sejuta. Okey. Kemudian kita boleh potong sifar-sifar. Teknik potong sifar-sifar ni, ini adalah yang sangat biasa, yang mana sepatutnya kita dah tahu daripada darjah 4, darjah 5. Okey. Cikgu awak mesti kena terangkan dah ni. Teknik potong sifar-sifar ni. Kalau cikgu dalam hati awak sekarang ni, alamak macam tak ingat lah cikgu aku ada terangkan ke tak darjah 4, darjah 5. Tak apa. Nanti cikgu Suhaimi akan terangkan balik. Sekarang cikgu Suhaimi tunjukkan dulu. Nanti cikgu Suhaimi akan buat balik jalan kira ni di sekali lagi macam yang tadi. Kita tengok dulu skrin ni, okey? Maka dia akan jadi 93/10 juta. Daripada 93/10 juta, dia akan jadi 93/10 juta. Macam mana boleh jadi macam itu, cikgu? Cikgu akan terangkan. Dah sedia belum? Dah sedia? Okey, murid-murid sedia, Okey, baik. Kita nak tengok. Okey, baik. Okey, baik. Okey, baik. Cikgu copy balik benda ni. Sorry, memang take time. Okey, bila belajar online macam inilah So murid kena bersabarlah. Okey, baik, kita ulang balik benda ni. Cikgu nak terangkan. Tadi cikgu sekadar tekan-tekan saja. Dia keluar. Sekarang cikgu nak berserta dengan penerangan. Bagaimana dia boleh jadi 93/10 juta. Yang tadi perpuluhan juta, kita gunakan teknik piring terbang, betul? Sekarang kita tak guna teknik teknik piring terbang. Ini teknik lain pula, teknik per. Sebab apa? Sebab dia minta kita tukar kepada pecahan juta. Murid-murid sila perhatikan di skrin anda sekarang. Langkah pertama, dia kata apa? 9,300,000. 9,300,000. Okey? Dia suruh tukar kepada pecahan juta. Cikgu gariskan lagi sekali tu. Pecahan juta. Maka kita gunakan per sejuta. Dan kita tuliskan belakang dia juta. Murid-murid yang cikgu berada bersama cikgu. Kalau dia suruh tukar kepada perpuluhan juta, dia suruh tukar kepada pecahan juta. Bila kita dah buat jalan kerja saja, mesti tulis perkataan juta di belakang. Mesti tulis unit juta di belakang. Cikgu, kenapa yang ini tak tulis juta? Ni tengok yang cikgu bulatkan tu. Yang ni. Yang cikgu tengah bulatkan sekarang ni. Nampak tak tu? 9,300,000. Cikgu, kenapa 9,300,000 tu tak ada juta belakang dia? Kenapa tak ada juta? Sebab itu adalah nombor bulat. Murid-murid, kalau nombor bulat kita tak perlu tulis sa ke, puluh ke, ratus ribu ke, ataupun juta di belakangnya. Kerana dia adalah nombor bulat. Kita akan baca nombor bulat mengikut nilai tempat.
Tapi kalau kita tulis dalam perpuluhan juta, pecahan juta, kita wajib tulis unit juta di belakangnya. Jelas? Wah, ID dah sakit pinggang dah. Lepas ni kena duduk kat atas meja ID ni. Kena duduk kursi, kena atas meja. Macam kat sekolah. Duduk bawah memang lengur. Okey, baik. Ingat arahan cikgu. Kalau tak dapat, kalau macam terlupa ni arahan cikgu ni, penerangan cikgu, nanti cikgu akan hantar link rakaman ni, tengok balik. Biasa kita akan kena ulang-ulang baru kita boleh dapat. Okey, baik. Kita patah balik kepada per juta ni. Okey, 9,300,000 per 1 juta. Okey, murid-murid. Langkah pertama kita buat apa? Kita boleh potong sifar atas dengan sifar bawah serentak. Saya potong sifar atas satu, saya mesti potong sifar bawah satu. Cikgu, kenapa dia boleh potong macam itu, cikgu? Inilah kelebihan matematik. Tapi ianya hanya boleh potong melibatkan nombor sifar dan sifar saja. Ada lagi tak boleh potong? Berpasangan atas dan bawah ada. Potong sifar atas, potong sifar bawah. 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 Di atas ada 5 sifar, di bawah ada 5 sifar. Cikgu, dekat bawah tu ada sifar lagi. Kenapa tak boleh potong? Kerana di bahagian atas dah tak ada pasangan sifar. Maka dah tak boleh potong. Boleh sampai situ? Bagi respon sikit. Boleh tak? On-kan mic. Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, off mic. Okey. Sekarang kita hanya tinggal, nombor yang tinggal hanya 93/10 juta. Nampak tak? Okey, Kisha Sekarang nombor yang tinggal hanya 93/10 juta. Okey, baik. Jelas? Okey, sekejap. Cikgu nak tulis kat sebelah sini sikit. Cikgu nak ketepikan dia. Sebab cikgu ada, sorry. Okey. So, sekarang nombor yang tinggal hanyalah, okey, sebab kita dah potong, yang tinggal hanyalah 93/10 juta. Murid-murid, 93/10, ini pecahan apa ni? 93/10 ni kita kenali sebagai pecahan apa? Siapa boleh respon? Bantu cikgu. Okey, terima kasih Aisyah. Ya, pecahan tidak wajar. Okey. Okey, dalam sistem matematik, dalam tajuk pecahan, jawapan tidak boleh ditinggalkan dalam sistem pecahan tak wajar. Pecahan mesti ditulis dalam pecahan nombor bercampur ataupun pecahan wajar saja dan mestilah dalam bentuk terkecil. Baik. Okey, murid-murid. 93/10 kita kena buat bahagi. 93 bahagi 10. Murid-murid yang cikgu kasihi, cikgu nak ingatkan lagi sekali. 93/10. Murid-murid, per ini, okey, tanda per ini juga adalah operasi bahagi. Ini murid-murid kena tahu fakta matematik ini. Tanda per adalah operasi apa? Bahagi. Okey. Okey, terima kasih Raja Udin. Per juga adalah dikenali sebagai operasi bahagi. So, 93/10 kita boleh juga sebut sebagai 93 bahagi 10. Jelas? Kemudian kita buatkan dalam bentuk lazim. 93 bahagi 10. 93 bahagi 10, kita buat dalam bentuk lazim. Maka kita akan dapat berapa? 10 darab 9, 90. Itu yang paling hampir, betul? 3 tolak sifar, 3. 9 tolak 9 sifar. Okey? Jelas? Okey, baik. Bila kita dah siap macam ini, ada baki murid-murid. Dia kena ikut arah jam. Susunan dia ikut arah jam. Nombor yang kita perlu ambil, nombor-nombor yang cikgu bulatkan berwarna hijau. Murid-murid, cikgu harap murid-murid dah belajar di tahun 4, di tahun 5, berulang kalilah. Cikgu harap, cikgu beranggapan murid-murid yang sekolah lain dah diajar, dah diterangkan. Kalau murid belemang, dia dah tahu lah. Kita akan susun sebagai bapa, ibu, anak. Bapa, ibu, anak. Okey, bapa yang mana? Ni yang atas. Ibu yang mana? Ibu yang bawah. Anak yang mana? Anak yang tepi ni.
Okey, kita susun siapa dulu? Bapak B. Ya. Saya nak minta Apa, izin Aisyah? keluar boleh? Nak minta izin keluar. Okey, baik. Okey, tak apa. Nanti Aisyah tengok balik Okey. Okey, nanti Aisyah tengok video rakaman. Okey, bye. Okey, baik. Okey, murid-murid. Okey, yang ada ni kita teruskan. Baik. Kita akan tulis bapak dulu. Okey, kita akan tulis bapak siapa? 9. Okey, susunannya seperti ini. Okey, BIA. Bapa, ibu, anak. Okey. So 9 kita tulis dulu. Kemudian kita tulis ibu di atas. 3. Per. Ini tanda per ni. Tulis per. 10 anak di bawah. Anak dijaga oleh ibu dekat bawah tu, maka juta kita tulis semula kat belakang dia. Maka dapatlah susunan dia 93 per 10 juta. Daripada 9,300,000. Okey, 300,000 dia minta kita tukar kepada pecahan juta, maka kita akan dapat 93 per 10 juta. Okey. Daripada 9,300,000 kita akan dapat 93 per 10 juta. Okey, ini step dia. Okey, cikgu tahu, cikgu faham. Setiap tahun pun murid akan panjangnya cerita dia ni. Cikgu tak boleh ke ajar satu-satu? Boleh cikgu ajar satu-satu. Tapi dalam silibus ni, dia bergerak sekali. Nombor bulat juta, kena tukar kepada pecahan juta, kena tukar kepada perpuluhan juta dan kena tukar kepada pecahan juta. Dia kena belajar serentak. Kerana apa? Ada sebab dia. Nanti sebab dia, kita akan belajar seterusnya. Kerana apa? Perpuluhan juta dan pecahan juta, dia adalah berkait. Berkait macam mana? Kita akan belajar di tajuk yang seterusnya nanti. Okey? Okey, baik. Cikgu buka yang ini semula. Okey, sorry murid-murid memang tajuk darjah 6 ni sangat panjang. Okey. Okey, baik. Okey, cukup dekat sini. Kita akan tengok buku teks. Okey. Sila tengok buku teks anda. Okey. Kalau tak ada buku teks, tengok pada skrin anda. Nombor 2 tu. Okey, bacakan Rajaudin. Rajaudin, bacakan Rajaudin. Nyatakan 6,500,000 dalam perpuluhan juta. Okey, dia minta apa? Okey, kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Cikgu bimbing dulu. Cikgu yakin murid-murid cikgu ni mesti ada yang belum betul-betul faham, belum betul-betul jelas. Okey, dia kata apa? 6,500,000. Okey, dia suruh tukar kepada apa? Perpuluhan juta, betul? Betul tak? Dia suruh tukar kepada perpuluhan juta. So, kita nak cari jawapan ni. Dia kata apa? Suruh tukar kepada perpuluhan juta. Baik, tadi cikgu dah beritahu. Okey, 6,500,000 ini, alamak, mana Rajaudin tadi? Oh, Rajaudin dah terkeluar. Okey, Kisha ada dengan cikgu lagi? Fiza ada? Wasim ada? Okey. Okey, boleh follow setakat ni Boleh follow Okey, baik. Okey, Kisha, Wasim, Fiza, Aidil. Okey, sekarang ni kita nak buat 6,500,000. Kita nak tukar kepada perpuluhan juta. Okey, ingat nombor bulat. Okey, nombor bulat nak tukar kepada perpuluhan juta. Nombor bulat nak tukar kepada pecahan juta, kita kena bagi dengan 1 juta. Okey. Nombor bulat nak tukar kepada perpuluhan juta, kita bahagikan dengan 1 juta. Murid-murid, tadi cikgu dah terangkan. Kalau darab dan bahagi. Operasi darab dan bahagi tak. Sekarang ni bahagilah. Nombor apa-apa darab dengan 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 ataupun 1 juta. Melibatkan operasi darab dan bahagi dengan nombor-nombor ini. Dengan nombor-nombor ini. Okey?
dengan nombor 10 hingga sejuta. Nombor 10, 100,000, 10,000, 100,000, sejuta. Kita gunakan teknik piring terbang. Okey. Macam mana piring terbang? Okey, kalau bahagi gerak ke belakang, kalau darab gerak ke depan. Okey, sekarang kita cek di soalan kita. Dia gunakan operasi apa? Operasi bahagi. Maka kita buat anak panah. Ingat, bila kita nampak operasi bahagi, oh dia kena gerak ke belakang. Buat anak panah gerak ke belakang. Okey. Buat anak panah gerak ke belakang. Okey, kita dah buat anak panah. Sekarang, kita tengok nombor kita. 6,500,000. Ada titik perpuluhan tak? Ada titik perpuluhan tak? Tak ada. Okey, Wasim, nombor 6,500,000 ni ada titik perpuluhan tak, Wasim? Kisha? Fauzan? 6,500,000 ni ada titik perpuluhan tak? Tak ada. Okey, Kisha. Okey, Kisha mana Kisha? On kan mic Kisha. Okey Kisha. Tadi cikgu cakap kalau nombor ni tak ada titik perpuluhannya ada di mana? Belakang. Dekat belakang sekali. Siapa yang kena buat? Murid yang kena buat. Di belakang sekali murid yang kena buat. Okey, sekarang kita nak gerak ke belakang. Fauzan, kita nak gerak ke belakang. Kita nak lompat melalui setiap nombor. Berapa kali kita nak lompat, Fauzan? Mana Fauzan cikgu? Fauzan, berapa kali kita nak lompat ni? Berapa kali Fauzan? Okey. Berapa kali kita nak lompat? Berapa kali? 6. 6 kali. Oh, 6 kali tengah makan sambil belajar sambil makan kita tak apa. Belajar kat rumah itu kelebihan dia Okey Aidil, kita kena lompat berapa kali? 6 kali. Cikgu macam mana nak tahu berapa kali guna teknik piring terbang ni? Kita tengok bilangan sifar dia Aidil. Okey Aidil Kita nak lompat daripada belakang ni, kita kena lompat tengok pada bilangan sifar. Okey, kita lompat sama-sama boleh? Kita lompat sama-sama boleh? Okey, sama-sama kita dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lompatan terakhir, kita akan buat anak panah. Kemudian, kita akan letakkan sifat titik perpuluhan. Titik perpuluhan yang belakang tadi dah tak ada. Dia sudah berpindah. Maka sekarang kita akan dapat berapa? 6,5 sifar juta. Murid-murid, okey, offkan mic. Okey, dengar ni. Bila kita dah tulis, kita dah bahagikan dengan sejuta. Bila kita dah bahagikan dengan sejuta, nombor ni dah jadi nombor perpuluhan. Dekat belakang kita mesti tulis nama dia. Nama juta ni kita mesti tulis. Okey, murid-murid, seterusnya 6,5 sifar ni, kalau dia sifar banyak, kita dah tak perlu tulis lagi. Okey, maka dia akan jadi akhir sekali 6,5 juta. Ya, Fauzan, Sazwan, terima kasih. Boleh semua? Boleh Pak ni? Boleh. Sazwan? Okey, baik. Itu soalan apa dia? Melibatkan nombor bulat kepada perpuluhan juta. Okey, baik. Selesai? Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, murid-murid, yang tadi yang kedua kita belajar apa? Kisha, yang kedua tadi kita belajar apa? Okey, Kisha. Yang kedua tadi kita belajar tentang
Okey. Okey, semua sedia Okey, yang kedua tadi kita belajar tentang nombor bulat tukar kepada pecahan juta. Okey, Kisha bacakan Kisha soalan yang cikgu copy paste dekat atas ni. Bacakan Kisha. Tukarkan 250,000 ke 50,000 kepada pecahan juta. Kepada pecahan juta. Baik, sekarang ni nombor 250,000 nombor bulat kita nak tukar kepada pecahan juta. Okey, kita nak buat benda ni sekarang. Kita nak tukarkan kepada pecahan juta. Okey, kita nak buat nombor ni nak tukar kepada pecahan juta. Baik. Sedia semua? Okey. Macam mana cara nak buat dia? Tulis dulu nombor dia. 250,000. Kita nak tukarkan kepada pecahan juta. Kita gunakan teknik apa? Per. Okey. Per dengan berapa? Per dengan 1 juta. Murid-murid, hari ini untuk kelas yang pertama ni cikgu akan bimbing gunakan buku teks dulu. Sebab cikgu nak murid-murid tahu bagaimana nak gunakan buku teks dengan nota yang ada dalam buku teks tu. Kalau buku teks tu ada, awak boleh baca je tapi tak ada siapa nak terangkan. Jadi sekarang ni kita rujuk buku teks tu muka surat 13 soalan nombor 5. Murid-murid boleh tengok soalan nombor 5 di buku teks muka surat 13 tu. Cikgu terangkan nombor 5 tu. Okey, kalau murid-murid boleh je baca sendiri, tapi kalau baca sendiri tak ada siapa terangkan tu payah juga kan. Nanti kelas yang seterusnya cikgu akan ulang balik benda ni dulu. Okey, cikgu nak betul-betul kita mantap dekat nombor yang tajuk ni, cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey? Kemudian baru kita akan pergi tajuk seterusnya. Okey, baik. Sekarang kita buatkan teknik per sejuta. Kita 250,000 per 1 juta. Okey. Murid-murid, bila kita dah nak tukar kepada pecahan juta, mesti ingat, sama juga dengan perpuluhan juta tadi. Kita dah kena tulis unit juta di belakang dia. Okey, baik. Bila kita gunakan teknik per untuk... Ya, saya. Saya keluar dulu ada kelas. Apa? Okey, Fiza. Nanti tengok video balik Okey, baik. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Kita boleh gunakan teknik potong sifar. Okey. 1 sifar atas, 1 sifar bawah, 1 sifar atas, 1 sifar bawah, 1 sifar atas, 1 sifar bawah. Ada lagi tak? Ada lagi, kita teruskan potong. Ada lagi tak? Dah tak ada pasangan sifar, kita dah tak boleh potong. Kita berhenti sekejap ni. Okey, dia lambat sikit. Okey, baik. Dah tak ada lagi sifar boleh potong atas dan bawah kan? Maka kita kena berhentilah. Dah tak boleh potong sebab sifar tu dah tak cukup. Sifar tu dah tak ada pasangan atas dan bawah, kita tak boleh. Baik, sekarang kita saling juta. Cikgu nak tanya Kisha. Atau tak wajar? Wajar. Ni pecahan apa ni? Pecahan wajar. Atas besar, penyebut pengangka kecil, penyebut dia besar, maka atas kecil, bawah besar, ini adalah pecahan wajar. Kalau dia dah pecahan wajar, nak kena buat tak macam tadi bahagi? Dah tak perlu. Murid-murid Kalau yang macam tadi 93/10 tu. Tak payah. Ya. Itu kena buat bahagi. Kerana apa? Itu pecahan tak wajar. Okey. Sekarang ini pecahan wajar. Kita dah tak payah buat bahagi. Kita kena kenakan sistem pecahan. Bila kita dah dapat jawapan akhir, kena tengok. Kalau dia boleh dipermudahkan, kalau dia boleh dikecilkan, kita kena kecilkan. Baik, sifir berapa yang kita boleh gunakan untuk kecilkan 25 dengan 100 ni?
Kalau dalam buku teks awak tu digunakan sifir 25. Okey, cikgu tulis kat sini 25 per 100. Cikgu, saya tak hafal lah sifir 25. Cikgu tahu sifir 25 besar. Tapi, mahu ke kena cakap. Okey, pecahan. Okey, Raudin, sifir yang sama. 5 dapat 4. Maka cikgu, sifir besar sangatlah cikgu. 25 per 100. Kita ingat balik kita bahagikan dengan 5. Cikgu harap anak-anak murid cikgu yang ada dengan cikgu pagi ni sifir dah mantap maka kita boleh bahagikan dengan 5. Bawah mesti bahagi dengan nombor yang sama. Bila permudahkan sifir pecahan ataupun bahasa lain kecilkan pecahan, mesti guna sifir yang sama. 25 bahagi 5. Berapa 25 bahagi 5? 25 bahagi 5. Berapa? Bila kita bahagikan 25 bahagi 5 dapat berapa? Aidil, berapa 25 bahagi 5? 1. Mana boleh 25 bahagi 5 1? 4. Terima kasih Kisha. 25 bahagi 5 4. Siapa cakap 4 tadi tu? Lagi sekali. 25 bahagi 5 berapa? 5. Ke cikgu salah dengar? Kisha, ya. Okey. 25 bahagi 5. Okey, per 100 bahagi 5. Berapa 100 bahagi 5? Cikgu ada RM100, cikgu bahagi pada 5 orang anak. Seorang anak dapat berapa ringgit? 100 bahagi 5. Berapa? Ni murid-murid tahun 6 kena congak cepat Kena biasa dengan nombor-nombornya. 100 bahagi 5 berapa? Cepat, siapa boleh congak? Berapa, Kisha? 50. Lagi sekali, Kisha. 100 bahagi 5. Bahagi 5. Itu 100 bahagi 2, 50. Sekarang ni 100 bahagi 5. Ibaratnya Cikgu Suhaimi ada RM100. Cikgu Suhaimi bagikan RM100 tu sama banyak kepada 5 orang anak. Seorang anak dapat berapa ringgit? So 100 bagi 5 dapat berapa? Seorang dapat berapa ringgit? Aidil, cuba congak. 100 bagi 5. 50. Dapat berapa? 20. Tahniah Aidil. Boleh dapat Fauzan, Syazwan, Rajaudin dah boleh dapat Cikgu, kenapa cikgu gunakan sifir 5 ni? Sebab dalam sifir 5 ada jawapan 25. Kemudian 100 juga boleh bahagi dengan 5. Jadi bila kita nak pemudahkan pecahan, kita mesti gunakan sifir yang sama. Ingat murid-murid kita mesti gunakan sifir yang sama. Okey. Sekarang cikgu dapat berapa ni? 5 per 20. Cikgu nak tanya murid-murid. 5 per 20 ni boleh kecilkan lagi tak? Boleh permudahkan lagi tak Aidil? 5 per 20 ni. 5 per 20 boleh permudahkan lagi tak? Boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Fauzan, boleh lagi tak kita permudahkan 5 per 20 ni? Syazwan? Boleh. Boleh. Okey. Bahagi dengan berapa ni, Fauzan? Syazwan? Nak bahagi dengan berapa? Kita nak... Okey, Kisha. Terima kasih. Bahagi dengan Cikgu. Tadi siapa? Aidil. Pak Syazwan ni. Orang dah bagi jawapan baru nak sebut. Sebutlah awal-awal tadi. Okey, tak apa. Terima kasih kerana respon. Okey, yang penting join kelas kita. Okey. Kawan-kawan awak yang lain tu dah hanyut dah main game aja. Sekarang bangun tidur kan pukul 11 kan, pukul 12 kan cikgu tengoklah. Post status gambar PUBG lah, apalah.
Bangun pagi-pagi tak nak masuk kelas. Tak apa yang siapa yang ada kelas dengan cikgu pagi ni, join kelas cikgu. Terima kasih cikgu, ucapkan terima kasih cikgu pun bangun pagi-pagi untuk buatkan kelas untuk awak. Terima kasih join. Baik, yang tak nak join tu tak apalah. Okey, mungkin ada sebab dan masalah lah. Cikgu pun tak tahu sebab apa. Main game boleh. Okey, Kisha, betul. Sifir 5. Kita bahagikan dengan 5, bawah pun mesti bahagikan nombor 5 yang sama. Kisha, berikan sebab cikgu, berikan sebab kenapa anda pilih sifir 5. Kita nak bantu kawan-kawan kita. Sebab dalam sifir 5 tu ada. Sebab dalam sifir 5 tu ada 5 dengan 20. Ada. Ya, terima kasih. Murid-murid dengar jawapan Kisha tadi. Kisha mengatakan apa? Kalau kita nak pemudahkan pecahan, nak kecilkan pecahan. Ini kita belajar pemudah pecahan ni tahu tak tahun berapa? Masa kita darjah 4, darjah 3. Darjah 3 kita dah belajar. Darjah 4 pun kita belajar lagi. Permudahkan pecahan tajuk dia. Masa kita darjah 3 dulu. Masa kita darjah 4 dulu. Kita ada belajar tajuk ni. Permudahkan pecahan. Jadi sekarang ni kita nak recall balik lah. Nak ingat balik. So Kisha kata apa? Nak permudah pecahan, kita tengok. 5 dengan 20 ni ada dekat dalam sifir berapa? Ada dalam sifir 5. Sebab itu kita bahagi 5, bahagi 5. Okey Kisha. 5 bahagi 5 dapat berapa? 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. 20 bahagi 5. 4. 4. Okey. Maka dapat tak 1/4? Dapat. Sebab itu jawapan dia 1/4 juta. Okey, daripada 25. Daripada 25 per 100 juta, kita kena permudahkan. Ni yang ke atas ni, yang cikgu bulatkan guna warna oranye ni. Cikgu bulatkan lagi sekali. Yang atas warna oranye ni, cikgu gunakan sifir 25. Terus dapat 1/4. Kemudian cikgu tunjukkan juga kepada murid. Cikgu bulatkan dengan guna warna hijau ni. Sila tengok yang warna hijau ni. Cikgu gunakan sifir yang mudah. Sifir yang kita hafal. Sifir 5. Okey. Sifir 5, kemudian kita dapat 5/20. Lepas dapat 5/20, cikgu tanya Aidil tadi, boleh tak pemudahkan? Dia kata tak boleh. Tapi Syazwan kata boleh. Kemudian Kisha bantu pula. Kisha kata, dalam sifir 5, ada 5 dengan 20. Jadi kalau masih ada dalam sifir, bermaksud pecahan itu masih boleh dipermudahkan, maka wajib kita permudahkan. Jelas semua? Jelas? Jelas. Jelas tak? Jelas. Kita mesti permudahkan lagi. Maka kita bahagi lagi dengan 5, bahagi dengan 5, maka akhirnya kita dapat 1/4. Dan kita tuliskan jawapan kita di akhirnya 1/4 juta. Jelas semua? Jelas. Boleh? Jelas. Boleh tak? Jelas. Okey, baik. Okey, murid-murid. Okey. Kita dah terlebih pukul 10. Boleh tak cikgu panjangkan sikit lagi masa? Boleh tak? Tahun 6 ni cikgu lebihkan sikit masa. Boleh tak? Boleh. Kalau siapa-siapa yang ada kelas nak keluar, bagi tahu cikgu nak teruskan sikit lagi. Okey, boleh Okey, baik. Kita nak ulang semula. Okey. Kita ulang semula. Okey. Tahun 6 ni memang kena ulang semula sebab tajuk dia agak berat. Okey. Okey, Rajaudin Okey, Fauzan, Sazwan okey Okey, hari ni kita belajar apa tadi? Okey, kita belajar yang pertama tadi tulis nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dalam perkataan. Yang ini yang kita mula-mula belajar tadi. Tulis nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dalam perkataan. Apa yang kita belajar tadi? Contohnya. Okey, contohnya tadi apa? 2,603 juta. Kita akan tulis macam mana? 2,603 juta.
Ini yang kita belajar tadi mula-mula. Okey. Yang melibatkan nombor perpuluhan. Okey, nombor perpuluhan dengan tulis dalam perkataan. Itu yang pertama. Okey, kemudian kita belajar pula tadi. Contoh yang kedua. Okey. 6/1/5 juta. Macam mana nak tulis dalam perkataan? 6/1/5 juta. Okey, ini tulis dia cara dia. Okey, ini yang kita belajar. Okey, cikgu ulang balik, nak ingat balik. Okey. Yang pertama tadi kita belajar. Okey, mula-mula tadi kita belajar. Okey. Okey. Baik. Seterusnya yang kedua tadi. Yang kedua tadi kita belajar apa? Tukar nombor bulat. Okey, tukar nombor bulat kepada perpuluhan juta. Tukar nombor bulat kepada perpuluhan juta. Macam mana nak buat? Okey, contohnya Cikgu Suhaimi ada 2,380,000. Ini nombor bulat 2,380,000. Okey? Cikgu nak tukarkan kepada perpuluhan juta. Apa yang kita kena buat? Kita kena bahagikan dengan sejuta. 2,380,000 bahagi dengan sejuta. Okey, baik. Macam mana nak buat? Okey, siapa ingat? Kalau yang ni kita kena buat teknik apa tadi? Teknik piring terbang atau teknik per? Siapa boleh respon? Aidil ke? Okey, terima kasih Sazwan. Untuk yang ini kita kena buat teknik piring terbang. Okey, siapa boleh respon? Langkah pertama kita kena buat apa? Langkah pertama kita kena buat apa? Siapa-siapa boleh respon? Kita tengah ulang kaji balik ni. Cepat. Aidil, Kisha, Rajaudin, Sazwan. Siapa boleh respon cepat? Wasim pun boleh respon. Letak perpuluhan di belakang. Apa dia? Letak perpuluhan di Ya, belakang. terima kasih Sazwan. Terima kasih Sazwan. Betul. Letakkan titik perpuluhan di belakang sekali. Okey. Suatu nombor yang tak ada titik perpuluhan, dia ada titik perpuluhan. Di mana? Di belakang sekali. Siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Murid yang kena buat. Okey, dah buat tadi. Okey, kita dah buat. Okey, seterusnya kena buat apa? Cepat, seterusnya. Lepas tu kena Seterusnya. Guna piring Tengok terbang. operasi. Ini operasi apa ni? Belum Bahagi. lagi. Belum lagi. Kena tengok operasi apa ni? Bahagi. Bahagi gerak ke depan ke belakang? Ke depan? Ke belakang? Bahagi gerak ke mana? ke belakang. Ke belakang. Buat anak panah. Mesti buat anak panah. Bila dah tengok operasi bahagi, buat anak panah. Anak panah mesti gerak ke belakang. Kalau ke depan tu operasi apa? Operasi darab. Kalau ada darab nanti kita belajarlah darab. Sekarang ni kita belajar yang bahagi. Okey, kita dah tahu okey dia kena gerak ke belakang. Okey, sekarang cikgu nak tanya Wasim. Wasim, berapa kali kita nak lompat piring terbang kita ni? Wasim? 6 kali. Mana Wasim ni? 6 kali, betul. Sebab apa? Dekat 1 juta ada sebab dekat 1 juta sifar dia ada 6 kali. Maka kita lompat 6 kali. Macam mana nak lompat? Murid-murid, lompat mesti melalui setiap nombor yang ada. Berapa kali nak lompat? 6 kali. Okey, sama-sama kira dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, titik perpuluhan yang belakang tadi dah tak ada. Dia telah berpindah di hadapan. Maka kita tulis balik jawapan kita. 2.380000 juta. Murid-murid. Ingat mesti bila dah tukar kepada nombor perpuluhan juta, juta wajib tulis dekat belakang dia. J-U-U-T-A-T-A. Juta. Wajib tulis. Okey, sekarang. Cikgu nak tanya, apa yang kita boleh potong kat sini? Apa yang kita tak payah tulis kat sini? Sifar. Sifar. Ya, terima kasih Aidil, Sazwan.
sifar ini kita dah tak payah tulis. Kalau nombor sifar-sifar kat belakang tu dah tak payah tulis, maka kita akan dapat 2.38 juta. Jelas tak? Boleh sampai sini? Boleh. Okey, jelas tak? Alhamdulillah. Jelas. Nombor bulat kepada perpuluhan juta. Okey, murid-murid, cikgu tambah sikit tips. Cikgu tambah sikit tips kalau melibatkan. Okey, cuba tengok nombor ni pula. Cikgu tulis kat tepi ni. Ini lain, ini lain. Ini cikgu tambah ilmu. Cikgu tambah ilmu. Sekejap Murid-murid sila perhatikan kat tepi ni. Yang cikgu tulis ni. Cikgu gunakan warna lain. Cikgu gunakan warna oranye. Okey murid-murid, tengok, perhatikan. Betul. Ini ilmu juga ni. Juta. Murid-murid, awak akan jumpa ini di sekolah menengah nanti. Okey, di sekolah rendah ni pun awak akan jumpa. Okey, tadi cikgu kata, cikgu, sifar boleh potong kan? Ya, kalau dekat belakang offkan mic dulu. Okey, mic. Fauzan, Sazwan, offkan mic. Okay, terima kasih. Okey, baik. Murid-murid, ini tips tambahan tak ada kena-mengena dengan tadi. Okey, sekarang nombor cikgu ialah 2.38 sifar, 1 sifar-sifar juta. Cikgu cakap tadi, cikgu cakap apa? Kalau ada nombor sifar dekat belakang, dia boleh potong. Tetapi murid, apabila berlaku nombor seperti ini, hanya sifar yang belakang ini saja boleh potong. Maka jawapan kita akan jadi 2.38 sifar 1 juta. Cikgu, kenapa sifar yang ini tak boleh potong? Yang cikgu gariskan tu. Tengok tu. Cikgu, kenapa sifar yang itu tidak boleh dipotong? Kerana ianya berada di antara dua nombor yang ada nilai. Maka nombor sifar itu tak boleh potong. Jelas atau tidak? Faham atau tidak? Respon sikit? Dapat tak tu? Jelas. Faham tak penerangan cikgu? Faham. Kisha okey? Kalau nombor dia macam gini, sifar. Tengok yang tu. Tengok yang cikgu gariskan warna merah tu. Okey, baik. Terima kasih. Offkan mic. Okey, offkan gambar. Gambar pun offkan supaya lain awak laju. Okey, offkan gambar. Video tu tekan off. Supaya lain awak laju. Baik, kalau dia sifar-sifar kat belakang ni, kita boleh potong terus. Tapi kalau dia jadi macam yang cikgu tunjukkan yang ni, ini tips tambahan. Untuk awak tahu, ini pengetahuan matematik. Okey? Kita tak boleh potong semua. Yang boleh potong, selepas setiap perpuluhan, kalau nombor tu sifar-sifar je belakang, tak ada siapa kacau, boleh. Tapi kalau dia berada di antara tengah-tengah nombor, jangan potong. Faham Okey, baik. Itu tips tambahan. Okey, ini yang kedua kita belajar. Okey, seterusnya. Yang kita belajar yang ketiga hari ni. Apa yang kita belajar yang ketiga hari ni? Okey, Raja Bin, yang ketiga kita belajar apa tadi? Kawan-kawan? Tukarkan nombor bulat kepada pecahan Hello. juta. ID dia ada lagi. ID dengar tak suara cikgu? Kisha dengar tak suara cikgu? Dengar. Sazwan dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar. Ya. Baik, betul. Yang ketiga. Dengar Okey, baik. Yang ketiga. Baik. Okey. Alhamdulillah. Baik, kejap. Lab. Sangkut. Lain cikgu sangkut. Kejap ya. Okey. Murid-murid offkan gambar, offkan mic supaya yang lain. Okey, baik.
Okey, sekejap, tunggu sekejap. Oh, line cikgu terputus lah tadi. Okey, line cikgu terputus, sorry. Patutlah cikgu cakap seorang-seorang. Okey, sekejap. Line cikgu terputus. Okey, murid-murid ada dengan cikgu tak? Boleh. Ya. Ada. Ada. Okey, Ada. okey. Tunggu kejap line cikgu terputus. Ada. Okey, kejap. Okey, ada Kisha ada, Raja ada lagi Okey, tunggu kejap line cikgu terputus. Sekejap je, cikgu masuk balik. Line cikgu yang di laptop, line yang dekat telefon. Line yang kat telefon okey. Okey, baik. Okey, dah cikgu dah masuk balik. Baik. Okey. Alhamdulillah. Baik, sikit lagi kita nak ulang balik yang tadi. Okey, Raja Dan, ulang balik Raja. Yang ketiga tadi kita belajar pasal apa? Okey, kita nak ulang balik yang ketiga tadi. Yang ketiga kita belajar pasal apa Raja Dan? Tukar nombor bulat kepada Pecahan juta. Ya, terima kasih Raja Udin memberikan tumpuan yang baik. Begitu juga murid-murid yang lain, terima kasih Aidil, Sazwan, Kisha. Cikgu dah kering sangat-sangat ni. Tapi cikgu rasa berbaloi untuk terangkan. Kalau murid beri tumpuan yang sangat hebat, tumpuan yang baik, cikgu rasa berbaloi, cikgu rasa puas hati, okey? Walaupun tekak dah kering, dah pedih dah ni. Okey, tak apa. So sekarang kita nak ulang balik, tukar nombor bulat kepada pecahan juta. Apa nombor bulatnya? Jom kita pilih. Kita pilih satu nombor bulat yang kita nak tukar kepada pecahan juta. Apa yang kita nak buat? Okey, contoh cikgu pilih. Sekejap je. Baik, cikgu pilih 1,300,000. Okey, nampak tak kat skrin anda? Keluar tak? 1,300,000? Keluar tak kat skrin? Keluar sikit. Okey, baik. So sekarang kita ada 1,300,000. Kita nak tukar kepada apa? Pecahan juta. Okey, kita nak tukar kepada apa? Pecahan juta. Okey, tengok betul-betul. Kita akan gunakan teknik apa? Yang ini kita guna teknik apa, Sazwan? Kalau nak tukar kepada pecahan juta. Teknik apa? Kisha, tadi. Apa, Aidil? Ulang, Aidil. Terbang. Piring terbang tadi yang perpuluhan juta. Sekarang ni pecahan juta. Pecahan juta kita kena buat apa tadi? Raja Udin, Kisha. Teknik apa? Ingat tak? Teknik Perpuluhan. teknik per sejuta. Apa teknik apa? Okey, kita gunakan teknik per sejuta. Macam mana nak buat? Okey, jom kita ulang balik. Okey, terima kasih Sazwan. Okey, jom kita tengok balik. Cikgu faham. Baru kali pertama dengar tadi, takkan dah boleh ingat terus kan? Kita pula lepas tu link internet putus-putus ni. Baik, sila tengok di skrin anda masing-masing. Macam mana nak buat? Kalau nombor bulat nak tukar kepada pecahan juta, salin balik nombor bulatnya. 1,300,000 kita perkan dengan 1 juta. Murid-murid, macam biasa tadi aku pesan, kalau nombor tu kita tukar kepada puluhan juta, kalau kita nak tukar kepada pecahan juta, kita dah kena tulis unit juta di belakangnya. Ingat ini benda wajib. Ini benda wajib. Okey? Offkan mic Sazwan Offkan mic. Okey, terima kasih.
Okey, kita tulis unit juta dekat belakang dia. Okey. So sekarang apa kita kena buat seterusnya? Siapa boleh respon? Kisha, Rajaudin, Aidil. Kita boleh buat apa ni? Bila kita dah buat per sejuta ni, kita kena buat apa? Apa yang boleh kita buat? Sazwan, apa dia? Potong sifar. Potong sifar. Okey, boleh kita potong sama-sama? Atas satu, bawah satu. Dia mesti serentak. Atas satu, bawah satu. Okey. Atas satu, bawah potong satu. Okey, atas potong satu, bawah potong satu. Okey, atas potong satu, bawah potong satu. Sekarang dekat atas ada lagi tak sifar? Dekat atas. Tak ada. Tak ada. Bawah Tak ada ada. lagi tak bawah? Dekat Tak bawah? ada. 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 Boleh potong Ada. lagi tak? Kat bawah tu? Tak boleh. Dah tak boleh sebab atas dah tak ada. Okey, sekarang bila dah potong, kita salin balik. So sekarang Kisha, kita nak salin apa kat bawah ni? Nombor apa yang kita tinggal salin sekarang ni? Sebutkan. 13. 13 per Isha? 10. Ya, 13 per 10. Terima kasih Syazwan bantu. Okey. 13 per 10. 13 per 10 dan kena tulis apa belakang dia? Kisha, belakang dia kena Juta. Juta. tulis apa ni? Juta. Juta. Ingat bila kita dah tukar kepada pecahan juta, juta ini wajib ditulis dekat belakang dia. Wajib tulis, okey. Okey, sekarang cuba tengok pecahan ni. 13 per 10. Ada lagi tak kita kena buat apa-apa? Ada lagi tak kita kena buat apa-apa? Respon sikit. Tadi cikgu ada Tak. belajar tadi yang kita cikgu terangkan dah ada cikgu terangkan tak? Sekarang cikgu nak tanya respon murid sebagai ulang kaji ni. Ulang semula ni. Ada tak kita kena buat apa-apa? Siapa-siapa boleh respon Aidil? Cuba respon sikit apa yang kita nak kena buat kat sini? Ada. Apa dia? Kecil kan? Tak dengar lah Aidil. Permudahkan. Mudahkan. Boleh permudahkan ke tak ni Rajaudin? Macam mana nak permudahkan dia? Apa yang kita kena buat? Mempermudahkan. Okey. Mempermudahkan. Nak permudahkan macam mana ni? Murid-murid, sebelum kita permudah, cuba kita tengok pecahan ni. Pecahan apa? Pecahan wajar atau tak wajar ni sekarang? Respon sikit. Ini pecahan wajar atau pecahan tak wajar? Pecahan tak wajar. Murid-murid, ini pecahan wajar. Pecahan Tak tak wajar. wajar. Bila pecahan tak wajar, kita kena buat apa? Tak Bila wajar. pecahan tak wajar, kita kena buat apa? Tak wajar. Betul, ini pecahan tak wajar. Jadi kita kena buat apa tadi? Kita kena buat apa? Bahagi bentuk lazim. Ingat murid-murid, Bahagi. okay, sila simpan dalam Bahagi. otak kita. Bila kita tengok pecahan tak wajar, kita kena ingat per ini, tanda per ini adalah operasi bahagi. Tanda per adalah operasi bahagi. Okey? Maka 13 per 10 adalah juga 13 bahagi 10. Kita tukarkan dalam bentuk lazim. Maka 13 bahagi 10. Kita buat dalam bentuk lazim. 10 darab 1, 10. Okey? 3 tolak sifar, 3. 1 tolak 1 sifar. Okey. Nombor 1, kita tulis yang depan sebagai depan. Bapak dia B. Kemudian bawah ini 3 duduk di atas per 10. Macam mana nak tulis? Ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Yang ini yang first, ini yang second, ini yang third. Okey, yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama duduk di depan, yang kedua
Ikut arajam Yang kedua tulis di atas, kemudian tulis per dapat 10. Maka kita dapatlah 1/3/10 juta. Jawapan akhir dia mesti ditulis 1/3/10 juta. Ini jawapan akhir. Murid-murid tak boleh tinggalkan jawapan dalam nombor pecahan tak wajar. Kalau dapat pecahan tak wajar, kena bahagikan. Per tu kena bahagi. Jadi operasi bahagi kita bahagikan. Kemudian kita tukarkan dalam pecahan nombor bercampur. Jelas atau tidak murid-murid? Dapat tak? Jelas. Boleh? Jelas. Dapat. Boleh Boleh. Boleh? Boleh. Boleh Okey, Alhamdulillah. Baik. Murid-murid, okey, cikgu rasa itu saja. Kita pun dah terlebih setengah jam. Cikgu tahu, tajuk yang awal ini hubungan antara nombor bulat dengan pecahan dan perpuluhan dan pecahan juta, ianya pada mulanya agak sukar. Jadi, kelas kita seterusnya hari apa nanti Rajaudin? Kita ada kelas hari apa lagi? Hari apa kelas kita? Hari Isnin. Okey, hari Isnin nanti kita jumpa lagi. Hari Isnin kita jumpa lagi, kita akan ulang lagi benda ni. Tapi melibatkan nombor lain pula. Okey, kita akan melibat nombor lain pula. So kita akan jumpa lagi pada minggu depan, okey? Kita akan belajar lagi hubungan antara nombor bulat dengan perpuluhan dan pecahan juta pada hari Isnin minggu depan. Boleh semua? Boleh. Boleh. Boleh? Okey, kita jumpa minggu depan. Okey, terima kasih semua. Bye. Okey. Cikgu, latihan ada ke? Tak ada latihan. Kita akan belajar lagi nanti minggu depan. Okey? Terima kasih semua.